Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik. Jadi dalam kita mengaji ni, ni cerita kita mengaji dan juga kita hidup ni. Tambah-tambah mengaji ni, kita kena ingat satu benda saya nak sebut kat sini. Yang pertama sekali, siapa yang akan perhati kita lebih? Iaitu syaitan. Syaitan ni, dia cukup pantang kalau kita nak mengaji ni. Tambah-tambah kita nak mengaji kena Tuhan. Dia cukup pantang sangat. Dia akan cari jalan macam mana nak hasut kita. Macam mana nak larang kita daripada kita mengaji. Itu kerja syaitan. Syaitan ni, dia duduk keliling kita. Setapak kita berjalan, setapak dia berjalan ke depan. Kita ngundur, dia ngundur. Kita ke kiri, dia ke kiri. Kita ke kanan, dia ke kanan. Kita tidur, dia jaga. Sampai dalam tidur kita pun dia kacau. Itu kerja syaitan. Dan syaitan ni banyak jenis. Dia tak macam malaikat. Malaikat ni, dia sentiasa berzikir kepada Allah. Sebab tu asal Iblis ni raja kepada syaitan. Dia sesat tu masa bila Allah perintah sujud ke Adam tu dia tak nak. Maka sebab bila dia engkar itu, maka Allah laknat. Bila Tuhan laknat dia tu, berubah badan itu menjadi rupa syaitan sekarang dengan tanduknya, dengan badannya, otot-ototnya itu. Menangis malaikat tengok. Jadi dia asalnya raja malaikat. Tu kita kena ingat baik-baik. Bila dia raja malaikat, dia cukup faham tentang kita manusia ni. Kita tak jadi lagi ni cerita ni. Masa nak jadi Adam ni di syurga tu. Kita tak jadi lagi. Dia dah tahu dah. Sebab tu hari ni, syaitan ni, dia perangai syaitan ni memang ramai kat manusia pun. Salah satu perangai dia sombong. Cukup sombong. Sombong dalam ilmu. Asyik ada ilmu sikit dia sombong dengan orang tu. Sombong dengan orang ni. Sombong. Sombong tu perangai syaitan. Tak nak mengaku kalah. Ni perangai syaitan. Kalau malaikat ni dia zikir kepada Allah, dia tasbih kepada Allah. Apa tasbih dia? Kata Nabi. Malaikat yang paling malaikat. Yang malaikat sering tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah Rabbi wa bihamdih. Itu tasbih dia. Itu kata tasbih malaikat. Subhanallah Rabbi wa bihamdih. Subhana Rabbi wa bihamdih. Ini yang tasbih yang malaikat yang sering sebut. Sebab ada malaikat yang rokok, ada malaikat yang sujud. Ada malaikat macam-macam lah. Tentera-tentera Allah Ta'ala tu. So jadi, itu syaitan. Jadi yang kita nak kena faham ni hari ni, bagaimana syaitan ni sentiasa mengganggu dalam urusan kehidupan kita ni. Sehingganya yang sebelah kiri kita tu nama dia Qarin. Qarin ni apa kerja dia? Bisik kat kita yang jahatnya. Tengah semayang dia bisik. Malaikat tak kacau kita tengah solat. Dia cerita macam-macam kat kita. Kunci hilang, itu hilang. Itu kerja syaitan. Jadi bolehkah kita mampukah kita nak melawan syaitan ni seorang-seorang kita ni? Dah lah kita tak nampak dia. Tu Tuhan sebut jin syaitan ni nampak kita. Kita tak nampak dia. Ada tak orang nampak syaitan jin ni? Ada. Orang-orang pilihan Allah. Para nabi, para wali, awliya tu. Mereka nampak Allah. Nampak syaitan ni. Tapi kita orang awam ni, nampak tak? Kita tak nampak. Itu yang saya sebut awal-awal kemarin. Kita kena ada guru. Kita kena ada mursyid. Kita kena ada ulama'. Sebab ulama' ni, dia menggantikan Nabi. Selepas Rasulullah wafat, dah tak ada ulama' dah. Tapi Nabi sebut dah sebelum tu, al-ulama' warasatul anbiya, kata Nabi. Ulama' tu waris aku. Jadi kena carilah ulama' supaya kita dapat ikut ulama' ni. Tak sesat. Sahabat-sahabat zaman Nabi, Rasulullah tu tok guru besar yang mengajar mereka. Lepas Rasulullah meninggal, wafat, siapa nak jaga lagi kita ni? Maka para sahabat tu ulama'. Jadi ulama' ni yang tahu bahagian bab-bab macam ini. Jadi kita pula tak suka dengan ulama'. Kita suka duduk seorang. Ngaji seorang zaman sekarang ni. Ini sehari dua hari ni saya rasa boleh lagi kita bercakap online ni. Sikit lagi Google tutup line dia, server dia down, dia tutup server dia. Handphone tak boleh pakai, semua tak boleh pakai. Mengaji apa pun tak boleh. Tu kita kena ingat, kita akan berdepan dengan satu masa nanti semua teknologi ni akan hilang. Masa tu kita duduk seorang-seorang lah. Ni tengah-tengah boleh lagi ni, kita gunakanlah kesempatan yang ada ni lagi.
Kan? Supaya kita dapat lagi berhubung, dapat lagi mengaji walaupun online macam ni, sikit-sikit menjadilah. Kita bukan orang alim pun. Kan? Kita ni jahil, tak tahulah jahil apa duduk, merakak ke tak merakak ke. Tapi yang penting, kita keluar daripada kejahatan tu, daripada kejahilan tu. Biarlah kita ni minta doa ke Allah, kita jadi orang yang berilmu dan beramal dengan amal yang apa yang kita ikut dalam mazhab-mazhab yang kita nak belajar ni. Ni yang bahagian yang ni. Kita tengok. Baik. Baik, sebelum kita pergi jauh, jadi saya nak sebut dulu di sini. Elok dulu kita kenal dulu syaitan ni. Sebab inilah musuh kita nombor satu. Yang huru-hara kehidupan kita selama hari ni, inilah dia yang katakan syaitan ni. Sebab dia ni kejadian daripada api. Pucuk api tu. Pucuk api tu. Al-Marij tu. Pucuk api tu. Kalau kita bakar api tu yang menyala tu, yang tak nampak di atas tu, tapi panas. Kalau tak kertas, terbakar kertas tu. Tu dia kejadian syaitan. Jin ni. Iblis ni adalah salah satu keturunan daripada keturunan jin. Tok dia bernama Al-Jan. Itu tok dia. Kalau manusia nama Adam, kalau jin nama Al-Jan. Dan dia ni adalah kumpulan yang dilaknat oleh Allah, syaitan ni. Keturunan dia. Manakala jin, wajib, jin macam kita jugalah. Kena sembahyang, kena puasa, kena apa semua jin ni. Kan? Tapi yang syaitan ni kumpulan macam orang Yahudi lah. Yang Allah laknat puak-puak Yahudi ni. Macam tu juga dengan syaitan pun. Kalau manusia ada keturunan dia, kalau syaitan pun ada keturunan dia. Ni keturunan-keturunan yang dilaknat oleh Allah ni. Jadi, kerja dia apa? Kita belajar malam ni ada 16 jenis nama syaitan dulu. Biar kita faham, inilah yang penghasut utama. Yang pertama daripada Zalitun. Jangan buat nama anak Zalitun pula. Tugasnya menyuruh manusia gemar berboros belanja tanpa had dan fikiran, hanya ingat pada makan dan makanan saja. Tu duk bisikkan kita. Masak tu, masak ni, makan tu, resipi ni. Tu kerja dia. Inilah nama syaitan tu. Kalau duk bisik kita faham dah. Inilah dia, puak-puak ni. Kemudian yang seterusnya watin. Tugas dia mendekati orang yang ditimpa musibah. Orang kena musibah macam kita sekarang ni. Kena serangan daripada wabak COVID ni lah apalah semua tu. Dia datang agar bersangka buruk kepada Tuhan. Macam kita kenapa Tuhan bawa hantar musibah ni? Tu dibisik kita pula supaya kita jadi marah dengan Tuhan. Walahal kerja Allah Ta'ala. Tapi dia bisikkan kita. Kita dalam iman tak cukup. Iman tu ringan-ringan sangat. Dia bisik. Jadi kita duk marah, itu marah ni, lepas ni ekonomi teruk ni, nak buat macam mana ni? Nak cari siapa ni, kerajaan nak bagi bantuan dah. Macam-macam dalam kepala kita dah. Dia duk cucuk kita tu. Ni, jenis ni. Kemudian, Anwar. Tugasnya menggoda raja dan orang besar. Termasuklah orang politik sebagainya. Supaya rasa agar jadi zalim, takabur dengan jawatan mereka. Kemudian membiarkan rakyat tak terbela, tak dibela. Dan tidak suka mendengar nasihat ulama'. Tak dengar nasihat ulama'. Macam hari inilah kita tengok. Cerita pasal COVID ni kan, nak lawan COVID. Tapi tak ada sepatah perkataan insya-Allah mesti tengok. Kan? Patutnya menteri ke semua bercakap insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan menang. Ni tak, kita pasti menang. Jadi kadang-kadang ayat ni dah melawan Tuhan macam itu. Sepatutnya adalah perkataan-perkataan yang menyebut tentang kerja Allah dengan izin Tuhan. Biiznillah. Ada itu tapi tak dengar langsung bunyi. Kemudian jenis ini menghias perempuan agar lelaki segera tergoda. Dan menggoda wanita agar mendekati lelaki yang dilihat menarik. Ini kerja jin ni, syaitan ni. Kemudian Haffaf. Tugasnya mengajak manusia berbuat maksiat. Suka minum khamar dan berfoya-foya. Kemudian yang kelimanya Murrah. Tugas dia apa? Mendekati ahli muzik agar selalu lalai dan leka. Memanglah muzik ni leka. Dan melekakan pula para pengikut mereka. Juga mengganggu ahli-ahli ibadat semasa mereka sedang berwuduk agar membazir. Yakni suka pakai air banyak. Tengok kat masjid kalau buka sekali. Buka mercik habis. Sampai 3-4 orang sebelah dia mercik. Punya dahsyatnya buka air wuduk. Tu kerja syaitan tu, Murrah tu. Dia ada lagi seekor dua lagi syaitan ni. Hak jenis duduk tunggu tempat wuduk. Kemudian, sebab tu ambil wuduk kena ambil sikit. Kemudian, Masud. Tugas dia menyuruh apa? Manusia mengumpat. Mengumpat, ribah, membawang, fitnah, adu domba, berdendam. Ini nama syaitan ni. Kemudian yang 7, Dasim. Apa tugas dia pula? Memecah suami isteri. Nikah 6 bulan, cerai. Nikah 2 bulan, cerai. Tu kerja ni. Ini kerja ni. Dia cucuk tu, dia cucuk ni, dia fitnah tu, dia fitnah ni. Ini nama dia Dasim. Kemudian yang ke-8, Walahan. Walahan ni pula, yang ni pun tempat wuduk. Yang ni paling dahsyat sekali. Sebab itulah ketika kita pergi berwuduk tu, saya ingat lagi saya duduk ngaji marin, dalam kitab hikam disebut, apabila seorang tu pergi ke tempat wuduk, maka datanglah syaitan bernama Walhan ni. Dia datang,
dan tentera-tentera dia datang kepada kita, mengerumuni kita orang yang berwuduk tu seperti mana lebah menghurung sarang dia. Kan? Punyalah banyaknya dihurung sampai was-was tu jangan cakap lah. Elok nak ambil tak boleh. Ada orang sampai 10 minit tak boleh ambil lagi wuduk sebab dia kacau dengan setan ni. Ni nama dia walahan ni. Ni berlaku di tempat wuduk. Dahsyat cerita iblis ni, yang dua ni. Kemudian itu yang bahagian pertama okey baik. Baik, seterusnya yang nombor 9. Apa tugas dia? Nama dia Lakus. Tugas dia mengajak manusia agar menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Dia pujuknya kita. Kita nak mengaji ni. Kita nak menyembah Tuhan tu, dia bisik kita. Kamu tahu tak Tuhan tu macam mana? Tuhan tu macam kamu juga, dia kata. Maknanya ada mak bapak. Tidak, Tuhan datang dari mana? Kamu datang daripada mana? Mesti ada mak bapak kamu kan? Tuhan sama juga. Tu dia cucuk gitu. Kita tak ngaji ni. Mula dah datang keraguan. Ya tak juga, no? Habis wujud Tuhan macam mana wujud Tuhan? Walhal Tuhan itu sedia wujud dia. Sejak bila? Sejak azali lagi. Dah ada dah Tuhan tu, sedia ada. Tu katakan sedia wujud. Sebab kita tak ngaji, dia mainnya kita. Tu bahaya bila tak mengaji ni. Tu bisik dia syaitan ni. Kemudian sabrum. Tugas dia mengajak manusia ke jalan yang jahat dan tidak sabar dengan ujian yang diterima. Macam ni sekarang ni. Kadang-kadang koyak baju lah. Kemudian ketika keluarga mati lah umpamanya kan, menangis-nangis lah yang Nabi larang tu. Kemudian 11, miswat atau maswat. Tugas dia mempercepatkan manusia untuk berbuat maksiat. Dia mengajak manusia, tarik manusia itu kepada maksiat. Tapi kalau nak buat ibadat, setengah mati. Kalau nak pergi ngaji, ini masa tu. Ngaji ke, sembahyang jemaah ke, nak buat ibadat lah. Nak ajak berzikir ke, nak buat benda-benda program-program agama ni, lari nanti pukang. Tapi kalau nak berniaga, nak cari duit, laju je perginya. Bayar tak apa, 10,000 pun tak bayar. Tu. Ni. Tu ketika ni ingat dah berapa ekor iblis dah duduk kacau kita. Kemudian, Zaktabur ataupun Zaknabur ataupun Zalambur. Tugasnya pula menimbulkan rasa ujub dan takabur dengan segala kelebihan yang ada kat kita. Rata-rata yang ada kat kita ni, kita rasa sentiasa rasa bongkak, rasa sombong. Kan? Dia duk cucuk kita, duk hasut kita. Cuba tengok kamu hebat. Kamu ni macam ni, kamu macam ni. Duk cucuk kita. Kita tak sedar dalam jiwa kita tu. Kemudian khinzab yang ke-13. Tugasnya mengganggu orang beribadat. Khasnya orang yang solat. Dengan membuat manusia was-was. Rakaat 3, 4. Baca apa ni? Ini baca apa dah? Lepas tu tentang agama. Tentang akidah kita dia kacau. Tu. Ni khas. Ni setan ni khusus. Setan ni adalah lantikan daripada iblis. Setan ni kuncu-kuncu dia. Kepala dia, raja dia daripada iblis. Bila sebut iblis, kita kata laknatullahi alaih. Baik, yang ke-14. Laknis. Tugasnya apa? Mengganggu orang yang bersuci dan berwuduk sehingga jadi ragu dan tidak sempurna. Ni dia lagi. Dah berapa ekor dia boleh. Laknis satu tadi, walahan lagi. Tu kerja dia orang ni, tunggu tempat kita berwuduk. Baik, kemudian Abiyad. Inilah syaitan yang paling berat godaannya. Paling buruk sikapnya kerana tugasnya menggoda para Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada manusia. Jadi Nabi dan Rasul juga tak terlepas. Tengoklah peristiwa kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha macam mana. Jadi bukan kata kita kena goda. Nabi yang tahu iblis tu pun kena goda juga. Ini kan pula kita. Lepas tu kita pula berkeras. Tak nak cari tok guru. Nak pulun seorang-seorang kita. Nak mempertahankan kononnya kita boleh. Aku boleh lawan syaitan ni. Jangan cakap macam itu. Sebab syaitan ni, macam saya sebutkan tadi, dia ni ada pada akhir awal lagi. Manusia tak ada, dia ada dah. Dia dah tahu dah kelemahan manusia ni kat mana. Jadi, bila dia ni bekas mantan Raja Malaikat, apa yang dia tak tahu? Dia kenal Tuhan. Dia kenal sangat-sangat kenal Tuhan. Tapi dia berjanji dengan Tuhan lah. Dia kata dia akan sesatkan segala umat anak cucu Nabi Adam ni. Jadi inilah dia. Tu yang ke-16. Khannas. Inilah syaitan yang menimbulkan was-was hati terhadap adanya Allah Ta'ala. Yang kita duduk tergoda selalu, yang ragu-ragu terhadap Tuhan tu, inilah disebutkan waswasil khannas. Waswasil khannas, bisikan yang datang dan pergi ni. Ini khannas ni. Jadi, adanya perkara samiat dan melalaikan hati manusia daripada mengingat Tuhannya sepanjang masa. Perkara samiat, perkara akhirat ni. Yang macam-macam cerita kita duduk dengar pasal syurga, neraka, apa semua tu. Semuanya apa ini? Untuk tujuan menyesatkan umat manusia, khususnya umat Islam dan beriman kepada Allah SWT. Baik, ini sebahagian. Jadi, ini sebahagian. Saya pun tak tahu. Mungkin ada lagi nama-nama syaitan yang kita tak tahu. Ini pun disebut dalam kitab. Ada ditulis dalam itu. So, mudah-mudahan bila kita kenal dia, kita tahu dah. Ni kita ni masalah kita banyak ni sekarang ni. Ni, keliling kita ni dia duduk tunggu siang malam.
Dia tak kira mak, dia tak kira anak. Setiap orang manusia tu, dia ada. Mungkin kata kita tadi khannas. Khannas ni bukan satu khannas. Dia banyak khannas. Khannas pada orang ni satu. Khannas pada orang ni satu. So dia ada kategori dia. Kumpulan dia. Mungkin dia ni ada pangkat jusa ke. Mungkin dia ni pangkat ketua pengarah ke. Mungkin dia ni pangkat timbalan ketua siap usaha ke. Kita tak tahu. Mungkin pangkat dia menteri ke. Yang menggoda manusia ni. So dia banyak. So kerja dia, yang kita sebutkan tadi, itu tugas yang ditetapkan oleh iblis laknatullah yang alaihi ni. So kita kena hati-hati buat ni. So jadi bila kita nak mengaji je, dia datang. Tak mengaji pun dia datang. Tu yang sebelah kita tu, qarin tu. Apa dia tak bisik kat kita? Segala benda yang dia bisik dengan kita. Sehingganya kita jadi macam-macam was-was. Terlalu banyak was-was kita. Was-was dengan Tuhan, masalah rezeki nombor satu. Musim-musim macam ni. Padahal Tuhan dah jamin dah rezeki kita. Duduklah kat mana pun akan datang rezeki kepada kita. Tapi sebabkan kita ni tak percaya ke Tuhan ni. Percaya pun sikit mungkin zon banyak kan. Zon. Mana zon ni tak 100% yakin ke Tuhan. Risau yang amat-amat. Setan pun masuk. Kamu lepas ni susah lah kamu. Kamu tengoklah ni COVID ni kan. Kita bakal sedar dia bisik kita tu. Tapi dia duduk cakap dengan kita. Yang kita rasa tak perasan. Kalau kita faham baik-baik. Kalau kita amat-amati. Kita dapat rasa. Kamu selama ni duduk kasih aku ya. Dalam semayang umpamanya. Malaikat tak bisik kita tengah semayang ni. Memang malaikat berada dengan kita. Malaikat mengajak kita kepada kebaikan. Iblis mengajak kepada kejahatan. So tarikan siapa yang paling kuat. Kita menang dengan siapa. Selalunya kita kalah dengan syaitan. Pasal kita tunduk kepada hawa nafsu kita tu. Maka kita tak nak ikut malaikat Allah. Baik, wallahualam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.